Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan kita beroleh manfaat daripada kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ada sesuatu yang kita belajar, ada sesuatu yang kita amalkan. Mudah-mudahan ingat memperingati, saling memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Ahlan Zabariyah Muhammad Yusuf, Arif Taib, Laitun Absa, M. Nasir Harun, Zabariyah Zimahdun, Norahim Sharif, Hardi Suhaimi, Anna Sukaimi, Rosnani Kiyah, Anita Maizan, Ramlah Dasuki, Elvira, Zahini Wahid, Hasiyah Nun, Safiyah Sapian, Siti Zabidah Hassan, Siwiyah Atenan, Asna Darus, Nurazia Mukhtar, Salabiyah Sa'ad, kemudian Fatimah Cikmat, Syamsiah Saleh, Isyah Marwi, Syarina Uthman, Ninda Anis, Aminah Hitam, Nurdin Cikdin, Syaril Muhammad Syarif, Laila Umar, Syed Ahmad, Azlina binti Abu Bakar, Nur Baiduri, Zaharah Alias, Kutina binti Abdullah, Khair Hamba Allah, dan juga Syam Ahmad, Fauziah Aziz, Nurul Hidayat, Kati Khairuddin, Abu Hassan bin Rushdi, Kamiza Muhammad Amil, Salam Dunia, Wan Normah, Rahila Junaid, Ruzia Ma'aruf, Hajrah Zai, Nasirun Ori, Rosnah Ismail, Tumirah Damiri, Zahariyah Ismail, Yaya Lia, serta Kursiyah Abu Hassan, dan juga Nurani Ahmad, Wan Ismail Wan, Anizah Umar, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Moga-moga Allah kembalikan doa yang sama kepada sahabat-sahabat semua. Marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatih wa kurbih wa thawabih subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siri yang ke-182 daripada program Hamba Ilahi ini, kita akan membaca daripada muka surat 237, fasal galakan menguatkan suara, mengangkat suara untuk berselawat dan salam ke atas baginda saat nama baginda disebutkan, ketika mana membaca hadis dan lain-lain. Lalu ketika mana membaca hadis dan lain-lain, bahkan kita akan belajar nanti sebentar lagi, maka digalakkan untuk kita meninggikan suara. Maksudnya bukanlah dalam hati sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan sebagainya. Lalu ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Kita sedang membaca berkenaan tentang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini kita nak sambung daripada muka surat 227.
Sebelum itu saya harap suara saya adalah jelas. Saya nampak ada beberapa orang yang komen jelas, namun kalaulah di tengah perkongsian ada sedikit sebanyak gangguan, saya mohon maaf kerana menggunakan data, tidak menggunakan wifi. Namun saya harap suara saya adalah jelas. Sebab itu kita tak dapat buat siaran di YouTube kerana data yang terhad, dan kita hanya bersiaran di Facebook page Umar Aziz sahaja. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada fasal yang baru ini, kata Imam Nawawi fasal, dan penterjemah meletakkan ini sebagai fasal pada waktu itu galakan bagi mengangkat suara untuk berselawat dan salam. Lalu nak meninggikan suara dengan suara yang kuat ketika mana selawat dan salam. Waktu bila? Saat nama baginda disebutkan ketika mana membaca hadis. Macam contoh, kita tengah baca hadis sekarang ini, kita dah sampai pada lebih daripada 350 hadis yang kita dah baca. Lalu bila kita baca hadis, pada waktu itu datangnya nama Nabi SAW, maka digalakkan kita untuk menguatkan suara. Adapun perkataan dan bertalbiah, itu gariskan, itu kurang tepat. Dan bertalbiah ini gariskan, dan bertalbiah ini gariskan, ini kurang tepat. Lalu sekadar ketika mana membaca hadis, dan juga pada apa-apa, contohnya ketika mana solat, ketika mana khutbah Jumaat, khatib membaca nama Nabi SAW, maka diharuskan pada waktu itu untuk menjawab selawat pada ketika mana khatib menyebut innallaha wa malaikatahu dengan suara yang kuat. Ini kita akan baca nanti. Adapun perkataan dan bertalbiyah itu hendaklah digariskan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yustahabbu liqari'il hadithi wa ghairih mimman fi ma'nah idza dhukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yarfa'a sawtahu bis salati alaihi wat taslim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika seseorang itu membaca hadis ataupun bacaan lain, contoh bacaan lain apa? Contohnya sahabat-sahabat boleh letak dalam kurungan ketika mana khutbah Jumaat. Contoh bacaan lain adalah khutbah Jumaat. Ketika mana khatib, orang yang baca khutbah, pada waktu itu dia sampai pada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka pada waktu itu bila khatib baca je ayat itu, Imam Nawawi ada sebut di dalam kitab Ar-Rawdah karangan beliau, kata Imam Nawawi, maka ketika mana menceritakan tentang solat Jumaat, Imam Nawawi tulis wa idza qara'al imamu fil khutbah, ketika mana imam membaca ayat yang dibaca tadi dalam khutbah, innallaha wa malaikatahu dan sebagainya, jaza lil mustami, diharuskan untuk orang yang mendengar khutbah pada ayat itu, pada waktu itu, ay yusalliya 'alan nabi wa yarfa'a sautah, hendaklah dia berselawat pada waktu itu dengan mengeluarkan suara. Lalu sebab itu pada sebahagian tempat di negara-negara Arab, bila pada waktu itu tiba je pada ayat ini, walaupun dalam khutbah kita dituntut untuk tidak berkata-kata, tetapi ini menjawab selawat, maka pada waktu itu boleh untuk kita berselawat dengan suara, dengan mengeluarkan suara. Cuma kata Imam Az-Zara'i, tidaklah sampai berlebihan, meninggikan suara, menjerit dan sebagainya. Lalu contoh pada bacaan yang lain, sahabat-sahabat boleh tambah di situ. Contoh ketika mana khutbah Jumaat, seperti mana yang Imam Nawawi nukilkan dalam kitab beliau Ar-Rawdah, dan banyak lagi yang lain. Contohnya ketika mana dengar kuliah, maka pada waktu itu nama Nabi disebut, maka digalakkan kita untuk menyebut selawat kepada Nabi bila kita dengar nama Nabi dengan suara yang kuat. Kata Imam Nawawi, ketika seseorang yang membaca hadis ataupun bacaan lain membaca ataupun menyebut nama Nabi SAW ataupun mendengar, maka mereka disunatkan untuk membaca selawat dan salam dengan suara yang kuat. Maksudnya dengan suara yang kuat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Apa pun jenis selawat. Cumanya kata Imam Nawawi, wala yubalighu fi raf'i mubalaghah fahishah,
Kata Imam Nawawi, namun pada waktu itu tidaklah terlalu berlebihan. Maksudnya bila kuatkan suara berselawat itu tidaklah terlalu berlebihan sampai menjerit, sampai pada waktu itu mengganggu orang lain. Tidak. Maka pada waktu itu tidaklah berlebihan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menukilkan, kata beliau, wa mimman nassa ala raf'is saut, dan di antara ulama yang menganjurkan apa? Dekatnya itu sahabat boleh letak dalam kurungan menguatkan suara ketika berselawat. Nya itu letak di situ menguatkan suara ketika berselawat. Siapakah yang menganjurkan untuk menguatkan suara ketika berselawat? Adalah Al-Hafiz Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga para ulama yang lain. Kata Imam Nawawi, saya kutip perkara ini, naqaltu, saya nukilkan. Kutip ini bagus tukarkan kepada nukil. Terjemahan kutip maka kurang sesuai. Kata Imam Nawawi, saya nukilkan perkara ini daripada ulumul hadis. Daripada ulumul hadis. Perkataan kitab itu kita boleh gariskan bawah dia. Lalu Imam Nawawi nukilkan keharusan, galakan, sunnah untuk menguatkan suara ketika mana berselawat kepada junjungan mulia Nabi SAW. Kata Imam Nawawi, saya ambil ini, saya nukilkan ini daripada ulumul hadis. Kata Imam Nawawi, para ulama daripada kalangan kami dan selainnya juga mengatakan sunat menguatkan suara ketika mana berselawat kepada Nabi SAW. Maka sunat untuk menguatkan suara. Kemudian perkataannya dalam kitab berbunyi begini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa qad nassal ulama'u min ashabina wa ghairihim annahu yustahabbu an yarfa'a sawtah bis salati ala Rasulillah, wa rawayna fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i fi talbiyah, wallahu a'lam. Lalu ada terjemah yang kena tambah di sini kerana tak tertinggal terjemahannya. Lalu sama-sama sahabat tengok kitab. Kata Imam Nawawi, para ulama daripada kalangan kami, maksudnya ashabus Syafi'i dan selainnya, mengatakan sunat menguatkan suara ketika berselawat kepada Rasulullah. Maka sampai situ betul. Kemudian tambah, dan kami telah riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Tirmizi serta Nasa'i, dan kami telah riwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud, Tirmizi serta Nasa'i pada bab bacaan talbiyah. Baru kembali kepada hujung perenggan tu, pada bab bacaan talbiyah. Lalu kata Imam Nawawi berkenaan tentang menguatkan suara ketika mana selawat. Kami pada waktu itu bawakan riwayat, bawakan pandangan. Kalaulah sahabat-sahabat nak rujuk, ketika mana kami meriwayatkan Sunan Abu Dawud, Tirmizi dan juga Nasa'i, ketika mana membicarakan pada bab bacaan talbiyah, maka di situ boleh rujuk penjelasan yang lain dan juga pandangan serta riwayat yang lain. Wallahu a'lam, kata Imam Nawawi. Kesimpulannya, daripada bab ini, daripada fasal ini, Imam Nawawi nak menerangkan kepada kita bahawa dianjurkan untuk berselawat dengan suara yang kuat, bukanlah dalam hati. Tetapi kadar kuat itu tidaklah terlalu berlebihan sehingga mengganggu akan orang lain. Ketika mana membaca hadis, ketika mana nama Nabi disebutkan, bahkan ketika mana khutbah Jumaat sekalipun, seperti mana pandangan Imam Nawawi dalam kitab beliau yang lain, Ar-Rawdah. Maka inilah fasal yang ringkas menerangkan berselawat ketika mana mendengar nama Nabi dengan suara yang kuat. Seterusnya kata Imam Nawawi, bab istiftahid du'a'i bilhamdillahi ta'ala wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menceritakan selawat ketika mana berdoa. Kata Imam Nawawi, bab yang ketiga, pembukaan doa. Pada waktu itu bila kita nak berdoa, maka mulakanlah doa. Pembukaan maksudnya memulakan. Maksud pembukaan doa maksudnya adalah memulakan. Maka Imam Nawawi bawakan bab ini lalu mengajar kepada kita bila kita nak mula berdoa, jangan terus minta, tetapi mulakan dengan pujian pada Allah serta selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i an Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala. Kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi dan juga Sunan Nasa'i. Lalu ada dalam ketiga-tiga riwayat ini. Bahkan kata Imam Ibn Hajar, riwayat ini ada juga dalam riwayat Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dan juga diriwayatkan oleh Ibn Hibban dalam sahihnya. Lalu boleh tambah di situ, ada juga riwayat ini, riwayat 352 dalam Mustadrak Hakim, dan juga pada waktu itu di dalam kitab Sahih Ibn Hibban. Daripada siapa riwayat ini? Riwayat ini adalah daripada Fudalah bin Ubaid radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendengar seseorang berdoa dalam solatnya. Dalam solat, Imam Nawawi mengambil pandangan ketika mana selepas solat. Sebab itu diletakkan hadis ini dalam bab berkenaan doa selepas solat. Maka maksud dalam solat pada waktu itu maksudnya adalah selepas daripada solat. Ada juga mengatakan dalam solat maksudnya ketika mana selepas tasyahud sebelum memberi salam. Maka di sini kata Fudalah bin Ubaid, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajula, Nabi mendengar seseorang pada waktu itu yad'u, berdoa dalam doanya. Pada waktu itu lam yumajjidillah ta'ala wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu lelaki itu dalam doa dia tidak menyertakan pujian kepada Allah dan dia tidak menyertakan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terus doa. Dia tak puji Allah dahulu, pada waktu itu dia tidak selawat dahulu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menegur orang ini, ajilah hadza. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini terburu-buru. Kata Imam Al-Qustulani rahimahullahu ta'ala, daripada ucapan Nabi terburu-buru menunjukkan bahawa seseorang pada waktu itu bila berdoa tidak memuji Allah, tidak berselawat kepada Rasulullah, maksudnya pada waktu itu dia meninggalkan benda yang penting. Sampaikan Nabi menyebut ajilah hadza, orang ni terburu-buru dalam berdoa. Sepatutnya pada waktu itu dia puji Allah dahulu, selawat dahulu kepada baginda Rasulullah. Kemudian baginda Nabi SAW memanggilnya dan bersabda kepadanya atau kepada orang lain. Nabi sebut kepadanya atau Nabi sebut kepada sahabat yang lain. Sabda Nabi SAW, idza shalla ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian salat, falyabda, maka mulakanlah bitamjidi rabbih subhanahu wathana'i alaih, dengan memanjatkan pujian-pujian kepada Allah, diikuti dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma yad'u ba'du bima sya', kemudian barulah dia berdoa apa yang dia mahu. Maka pada waktu itu Nabi ajar, kalaulah nak doa kepada sahabat ini dan juga kepada sahabat yang lain, maka puji Allah dahulu, kemudian selawat dahulu, dan pada waktu itu barulah berdoa apa yang dia ingin doakan. Lalu sebenarnya riwayat ni kita dah baca. Dekat mana kita dah baca? Sahabat-sahabat buka muka surat 163. Kita dah baca dah. Buka muka surat 163 pada riwayat 196. Kita dah baca dah. Imam Nawawi bawakan riwayat ini pada penghujung kitab menceritakan tentang zikir dan doa selepas solat. Lalu kita letak juga dalam buku kita, nanti rujuk riwayat ini pada muka surat 163 pada riwayat 196. Dan dekat muka surat 163 pada riwayat 196, dekat situ ada ditulis bahawa kami riwayatkan juga di dalam kitab itu. Dalam kitab itu maksudnya kitab Ibn Sunni, muka surat 163. Saya sekadar nak ingatkan. Maka dekat muka surat 163 pada riwayat 196, Imam Nawawi menyebut kami riwayatkan hadis Fudalah bin Ubaid ini dalam kitab Ibn Sunni. Dalam kitab Ibn Sunni. Daripada siapa? Daripada Fudalah bin Ubaid dengan sanad yang dhaif. Dekat situ kalau sahabat tengok ada perkataan sanad yang dhaif.
dan ketika mana saya kongsikan pada riwayat 196 dengan perkataan sanad yang dhaif, kat situ saya dah terangkan bahawa riwayat ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, oleh Tirmizi dan juga oleh Nasa'i dengan riwayat yang sahih. Lalu sebab itu kalau kita perasan pada riwayat 352 ni dibawakan di situ riwayat Abu Daud, Tirmizi dan Nasa'i. Lalu sanad melalui riwayat Ibnu Sunni pada 196 ianya dhaif. Tetapi sanad yang melalui riwayat Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, Hakim dan juga Ibnu Hibban ianya adalah sanad yang sahih. Lalu kita dah terangkan pada waktu tu juga. Lalu Imam Nawawi bawa lagi sekali riwayat yang sama daripada sanad yang berbeza. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam Tirmizi mengatakan hadis ini adalah hasan. Ibnu Allan rahimahullahu ta'ala ketika mana mensyarahkan hadis ini menyebut bahawa selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ada 3 peringkat ketika mana berdoa. Ketika mana kita nak berdoa, selawat pada waktu itu ada 3 jenis, 3 peringkat. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, terutama yang baru join, bantu tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka selawat kepada baginda Nabi SAW ada 3 peringkat. Yang pertama, berselawat dan memuji Allah pada permulaan doa sahaja. Dan Ibnu Allan bawakan riwayat dia. Di sini dibawakan riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka itu peringkat yang pertama, bahawa berselawat kepada Nabi hanya pada permulaan doa. Kemudian kata Ibnu Allan rahimahullahu taala, dalam berdoa pada waktu itu dibawakan selawat dekat awal doa dan juga pada penghujung doa. Pada awal doa dan juga pada penghujung doa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Maka ini adalah peringkat yang kedua. Bukan sekadar awal, di hujung doa pun bawa. Yang ketiga, berdasarkan daripada riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Jabir radhiyallahu taala anhu, ij'aluni fi awwalid du'a wa fi awsatid du'a wa fi akhirid du'a. Rawahu al-Bazzar fi musnadih wal Baihaqi fi syu'abil iman wa Abu Nu'aim fi hilyah dan sebagainya. Bahawa Nabi SAW menyebut, bawakanlah selawat kepadaku ketika mana di awal doa, di pertengahan doa dan juga di hujung doa. Dan ini yang paling baik. Maksudnya pada waktu itu selawat kepada Nabi, pada permulaan doa, pada pertengahan doa pun selawat, dan pada penghujung doa pun selawat. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nampak yang peringkat pertama sekurang-kurangnya selawatlah kepada Nabi pada permulaan doa, macam kita nampak pada riwayat 352 tadi. Yang kedua, pada waktu itu kita selawat pada permulaan dan juga penghujung. Yang ketiga, berdasarkan riwayat Jabir bin Abdullah, maka kita selawat kepada Nabi di awal doa, di hujung doa dan juga pertengahan doa. Moga-moga kita boleh memperbanyakkan selawat kepada junjungan Nabi ketika mana kita berdoa. Seterusnya, riwayat 353, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kami telah meriwayatkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebentar. Wa rawaina fi kitab Tirmizi an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, kata Imam Nawawi, kami telah riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi bahawa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ini adalah athar daripada Umar bin Khattab, inna ad-du'a mawqufun baina as-sama'i wal ard la yas'adu minhu syai'un hatta tusalli ala nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar bin Khattab, sesungguhnya doa yang kamu panjatkan, yang kamu pohonkan, terhenti di antara langit dan bumi, tidak akan naik sedikit pun sehinggalah engkau membaca selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalaulah tak berselawat, maka doa itu terhenti, tidak dikabulkan, tidak diterima, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, qultu ajma'al ulama'u ala istihbabi ibtida'id du'a bilhamdillahi ta'ala wathana'i alaih. Kata Imam Nawawi, para ulama ijma' bersepakat mengatakan bahawa sunnah untuk memulakan doa bagaimana memuji Allah dan juga berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ijma' para ulama bagus mulakan doa dengan puji Allah dan dengan berselawat pada baginda Rasulullah. Wa kadzalika, begitu juga kata Imam Nawawi, tutup doa, habiskan doa, penghujung doa dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Athar-athar mengenai masalah ini sangat banyak dan cukup terkenal. Riwayat-riwayat daripada amalan para sahabat, daripada amalan para tabi'in, maka pada waktu itu begitu banyak berkenaan tentang selawat ketika mana berdoa, berselawat ketika mana doa. Di sini kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, kalau kita perasan di sini, Imam Nawawi menggunakan perkataan athar, dan athar digunakan juga untuk kata-kata para sahabat dan juga kata-kata para salafus salih. Sebab itu kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, ka'annahu arada ma ja'a anis salaf. Yang dimaksudkan dengan athar adalah kata-kata para sahabat, tabi'in dan para ulama yang terdahulu. Kenapa? Kerana kata Imam Ibn Hajar, adapun riwayat yang marfu' yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan doa dan juga selawat hanyalah riwayat Fudalah bin Ubaid yang kita baca pada riwayat 352 sebentar tadi. Ammal ahadithul marfu'ah faqalilah jiddan. Bahkan kata Imam Ibn Hajar, riwayat yang benar-benar sahih adalah riwayat Fudalah bin Ubaid yang kita baru baca tadi pada riwayat 352. Namun pandangan para sahabat, pentingnya untuk berselawat ketika mana berdoa adalah sangat-sangat banyak. Maka ini adalah riwayat yang ke-353. Seterusnya, bab yang keempat. Bab yang keempat, Imam Nawawi membawakan tajuk berkenaan tentang selawat kepada para Nabi yang lain. Lalu selawat pada baginda Rasulullah kita biasa. Bagaimana pula berselawat kepada para Nabi? Bagaimana pula berselawat kepada para malaikat? Bagaimana pula berselawat untuk para keluarga Nabi? Adakah pada waktu itu boleh ataupun tidak? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada tajuk yang seterusnya, ajma'u ala salati ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi, para ulama sepakat terhadap berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kita tahu. Nabi pada waktu itu kita berselawat kepada baginda Nabi. Bahkan daripada sudut adakah hukum dia wajib, kata Ibnu Allan ada 10 pendapat. Yang paling sahih adalah pendapat Imam Syafi'i bahawa selawat kepada Nabi itu adalah wajib, terutamanya ketika mana selepas tasyahud akhir sebelum salam yang dalam solat. Sebab itu kita kata ianya adalah rukun. Selawat selepas tasyahud akhir sebelum salam adalah rukun, adalah wajib. Itu pendapat Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi, wa kadzalika ajma'a man yu'taddu bihi ala jawaziha wa istihbabiha ala sairil anbiya wal malaikah istiqlala. Kata Imam Nawawi, begitu juga para ulama bersepakat bahawa mengucapkan selawat kepada semua para nabi, bahkan para malaikat secara tersendiri, berasingan, maka hukumnya adalah boleh. Maka kita boleh kata pada waktu itu Jibril alaihi salatu wassalam, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ataupun alaihi salatu wastaslim, apapun perkataan dia, hukumnya kata Imam Nawawi ijma', sepakat para ulama selain daripada baginda Nabi, untuk mana-mana Nabi kita boleh selawat dan salam. Untuk mana-mana malaikat kita boleh selawat dan salam secara tersendiri, secara berasingan.
secara khusus. Seterusnya kata Imam Nawawi, malah disunatkan hukum dia untuk kita selawat. Lalu kalaulah kita ada jumpa pandangan yang kata tak boleh selawat kecuali hanya untuk Nabi sahaja, maka sebenarnya pandangan itu tidaklah majoriti. Kerana Imam Nawawi dah nukilkan ijma' bahawa majoriti para ulama' menyebut adalah boleh berselawat kepada para malaikat dan juga kepada para Nabi selain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pula untuk selain para Nabi? Contohnya para sahabat. Kata Imam Nawawi, sedangkan untuk selain daripada para Nabi, kebanyakan ulama' mengatakan tidak perlu, tidak boleh. Sebab itu kata Imam Nawawi, wa amma ghairul anbiya fal jumhur ala annahu la yusalli alaihim ibtida'a. Maka untuk selain para Nabi, para ulama' mengatakan tidak boleh selawat dan salam secara bersendirian untuk selain para Nabi. Contohnya, pada waktu itu kita kata Abu Bakar alaihi salatu wassalam, Ali alaihi salatu wassalam, Umar alaihi salatu wassalam. Walaupun daripada sudut makna tak ada masalah, kita mendoakan rahmat dan juga kesejahteraan. Tetapi daripada sudut penggunaan, majoriti para ulama', ijma' para ulama' kata pada waktu itu secara bersendirian, secara berasingan, tanpa ada pada perkataan itu jumlah itu nama Nabi SAW, maka pada waktu itu tak boleh. Kalaulah ada nama Nabi tak ada masalah. Contohnya Nabi Muhammad dan Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam. Secara bersama tak ada masalah. Tetapi secara berasingan, maka pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada waktu itu secara berasingan kepada para sahabat tak boleh. Tak boleh pada waktu itu kepada para sahabat secara berasingan. Walaupun daripada sudut makna tak ada masalah. Maka ini pandangan Imam Nawawi dan beliau menukilkan ijma' di sini. Adakah jelas? Saya harap penerangan saya adalah jelas. Kemudian kata Imam Nawawi mengenai larangan ini, bahawa tak boleh berselawat kepada selain daripada para Nabi dan malaikat secara khusus, secara tersendiri. Apakah hukum dia? Adakah pada waktu itu haram, ataupun makruh, ataupun khilaful aula? Ada tiga di sini. Maka ada ketiga-tiga pandangan. Kata Imam Nawawi mengenai larangan ini, perenggan terakhir muka surat 228. Apakah maksud larangan? Larangan berselawat kepada selain daripada para Nabi, sama ada wali ataupun para sahabat ataupun tabi'in ataupun sesiapa pun. Kata Imam Nawawi, para ulama' berbeza pendapat. Sebahagian daripada kami mengatakan haram berdosa bila pada waktu itu selawat dan salam kepada selain daripada Nabi. Dan sebahagian besar daripada mereka mengatakan makruh. Kena tambah kat situ makruh tanzihi. Kerana dalam kitab asal bahasa Arab, dalam matan ada disebut makruh. Was-sahihu alladhi alaihi al-aktharun annahu makruh karahah tanzih. Lalu makruh tanzih, tambahkan perkataan tanzih di situ. Kerana makruh ada dua, satu makruh tahrimi dan satu makruh tanzihi. Maka itu pandangan yang kedua. Ramai pula yang mengatakan tidak makruh, namun hukumnya adalah khilaful aula. Apakah maksud khilaful aula? Menyalahi yang paling baik, menyalahi dan pada waktu itu tidak mengamalkan yang afdal. Lalu ada tiga pandangan selawat kepada selain daripada para Nabi. Ada yang kata haram, ada yang kata pada waktu itu makruh tanzihi, ada yang kata meninggalkan yang afdal. Mana satu pendapat Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi, yang benar adalah pendapat kebanyakan para ulama', iaitu hukumnya adalah makruh tanzihi. Makruh tanzihi bila kita kata contohnya Sayyidina Ali alaihi salatu wassalam, walaupun daripada sudut terjemahan tak ada masalah, tapi daripada sudut penggunaan adalah makruh tanzihi, tidaklah berdosa, tetapi pada waktu itu tidak digalakkan. Ataupun kita kata Sayyidina Abu Bakar alaihi salatu wassalam, Sayyidina Umar alaihi salatu wassalam, kata Imam Nawawi adalah pada waktu itu makruh tanzihi. Kata Imam Nawawi, ini kerana ianya adalah slogan ahli bid'ah.
Ahli bid'ah selalunya mengguna begitu. Dan kita dilarang menggunakan slogan ahli bid'ah. Larangan itu menjadikan hukumnya makruh. Tak boleh kata haram, sebab kalaulah untuk haram mesti ada dalil yang lebih kuat, yang lebih jelas. Sebab itu hukumnya adalah makruh tanzihi, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Para sahabat kami berpendapat, muka surat 229, dasar perkara ini, dalil untuk perkara ini adalah selawat menjadi khusus hanya untuk para Nabi salawatullahi wasalamuhu alaihim. Selawat itu adalah doa untuk para Nabi secara khusus. Seperti bila kita katakan untuk Allah, kata Imam Nawawi, Azza wa Jal. Lalu kita tak boleh nak kata Nabi Muhammad Azza wa Jal. Walaupun Nabi memang mulia, tetapi kerana penggunaan Azza wa Jal adalah khusus untuk Allah. Lalu walaupun daripada sudut terjemahan, Azza mulia, Wajal tinggi, itu juga adalah sifat Nabi, tetapi daripada sudut penggunaan itu adalah kurang tepat, kata Imam Nawawi. Sebab itu kata Imam Nawawi, seperti kita katakan Azza wa Jalla yang khusus untuk Allah. Jadi, seperti kita tak boleh mengatakan Muhammad Azza wa Jal. Penggunaan itu kurang tepat. Walaupun baginda memang mulia dan juga pada waktu itu tinggi kedudukan baginda. Begitu juga, kita tidak boleh mengatakan Sayyidina Abu Bakar ataupun Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, walaupun daripada sudut maknanya tak ada salah. Kerana sallallahu alaihi wasallam adalah doa. Namun pada waktu itu daripada sudut penggunaan tak sesuai. Maka di sinilah kita berhenti. Mudah-mudahan adanya manfaat insya-Allah. Lalu di sini ada sedikit makluman kerana poster lambat keluar. Saya pun tak dapat lagi nak buat poster. Lalu pada Isnin pagi, pada hari terakhir Zulhijjah, kita akan ada zikir munajat macam waktu Ramadan. Hari Isnin pada jam 4.50 insya-Allah ada zikir munajat, dan juga hari Selasa pada jam 4.50 ada zikir munajat pada waktu pagi, bukan petang. Dan kemudian ada perubahan yang kedua, iaitu sepatutnya saya sebut beberapa hari yang lalu, program Syekh Zainul Asri pada Tuan Guru Syekh Zainul Asri pada jam 9.15 sepatutnya perancangan awal, tetapi baru tadi anak murid Syekh maklumkan bahawa perlu ditukar kepada jam 8.15. Apa pun waktunya, kerana kita tahu Tuan Guru adalah seorang yang sibuk, banyak urusan. Kita pun pernah nak jemput sebelum ini, tetapi di hujung tidak dapat diteruskan. Lalu kita, insya-Allah kita bersedia. Kalaulah 8 suku, mudah-mudahan. Kalaulah pukul 8 pun pukul 8. Mudah-mudahan dengan keberkatan Tuan Guru Syekh Zainul Asri bersama untuk kali pertama di Facebook page Umar Aziz mendatangkan keberkatan, kebaikan untuk saya dan juga untuk setiap daripada kita. Lalu perancangan asal 9.15 diawalkan kepada jam 8.15. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang pada waktu itu menyumbang. Mudah-mudahan Allah balas dengan sebaik-baik ganjaran dunia dan akhirat insya-Allah. Kalaulah ada apa-apa maklumat tambahan, saya akan salurkan. Lalu kepada sahabat-sahabat yang memang istiqamah join kita Al-Azkar, take note, kita akan sambung pada hari Isnin jam 10, jam 9.30 hingga 10 suku. Kita Al-Azkar dengan Syed Abdul Qadir, dengan Al-Fadhil Ustaz Syed Abdul Qadir Al-Jufri. Kemudian pada jam 10.30 dengan Al-Fadhil Ustaz Roslan Muhammad, jam 2 suku dengan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Faiz Al-Fatih hingga 3.30. Dan kemudian pada waktu tu jam 6 petang. Lalu ada 3 ekstra kelas bersama dengan 3 tuan guru yang berbeza dalam pengajian kita Al-Azkar. Dan pada malam itu dengan Syekh Zainul Asri adalah program berkenaan dengan tahun Ma'al Hijrah, tahun baru. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang kali pertama jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Namun pada malam ini tidak ada perkongsian di Telegram channel kerana saya ada program di Facebook page
dan juga YouTube Azizan Osman Official berkaitan dengan tajuk Hijrah Usahawan. Kita jumpa malam nanti insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Kalaulah ada yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen. Terima kasih semua.